Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Dayang Salbiah binti Abdul Rahman dari SM Waktu Kota Kinabalu akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan penglibatan murid dalam PDPC dengan menggunakan Padlet sebagai pengganti galeri rumah. Okey, sekolah di seluruh Sabah mula ditutup pada 10 Oktober 2020 susulan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Sekolah telah mula dibuka semula pada 5 April 2021 iaitu selepas hampir 5 bulan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Pembukaan sekolah adalah dengan mematuhi Standard of Operations (SOP) dan garis panduan pembukaan sekolah yang telah disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan Negara (MKN). Antara contoh SOP yang disediakan ialah memastikan susunan meja bagi setiap kelas mesti berada dalam jarak 1 meter antara satu sama lain. Selain itu, garis panduan juga menyatakan guru yang melaksanakan PDP di sekolah perlu melaksanakan aktiviti PDP yang akut kepada penjarakan sosial. Okey, atas sebab itu, saya telah menjalankan aktiviti PDP yang lebih berfokuskan guru dan kurang menjalankan aktiviti murid. Disebabkan itu, gaya pengajaran saya agak mendatar dan berulang-ulang di mana murid hanya perlu mendengar pengajaran saya di dalam kelas. Okay, saya berusaha juga untuk meningkatkan aktiviti murid dengan menjalankan pembentangan di hadapan kelas di mana murid perlu membentang di depan rakan-rakan mereka yang lain. Disebabkan aktiviti pembentangan itu, ada beberapa pembentangan dan kebanyakan pembentangan murid adalah kurang berjaya. Jadi saya berasa agak kecewa dengan aktiviti ini. Okey, keadaan kelas pula disebabkan oleh susunan meja yang berjarak antara berjarak 1 meter antara satu sama lain menyebabkan keadaan kelas agak sesak dan tidak kondusif. Apatah lagi untuk menjalankan aktiviti PAK21. Okay, dari aspek murid pula, setelah mereka menjalankan aktiviti pembentangan, saya dapati murid kelihatan bosan dengan pembentangan rakan mereka dan mereka tidak menghargai hasil kerja rakan mereka semasa pembentangan. Seterusnya, murid juga tidak, hampir semua murid memang tidak akan sempat membentang di dalam bilik darjah. Ini berikutan dengan masalah teknikal di mana murid bercakap terlalu perlahan, mereka lambat bermula dan tersekat-sekat. Okey, jadi murid lain tidak berkesempatan untuk membentang. Disebabkan itu, tangki emosi murid saya tidak dapat dipenuhi kerana ada yang tidak dapat mendapat penghargaan, ada yang tidak diberi perhatian semasa membentang dan ada yang tidak berkesempatan untuk membentang. Jadi, tangki emosi murid saya tidak dapat dipenuhi. Fokus kajian saya ialah untuk mengoptimumkan penglibatan murid dalam bilik darjah. Okay, murid dapat membuat aktiviti walaupun dalam keadaan mematuhi Standard of Operation iaitu penjarakan sosial dan dengan penjarakan sosial yang perlu kita patuhi. Okey, objektif kajian bagi objektif pula, kajian ini bertujuan untuk bagi objektif khusus pula ada beberapa objektif. Yang pertama, setiap murid berpeluang menunjukkan hasil kerja masing-masing tanpa ada sempadan. Mereka berpeluang, semua ada kesempatan dan peluang itu. Yang kedua, murid dapat melihat semua hasil kerja rakan lain dengan lebih baik, dengan lebih efisien. Okay, yang ketiga, murid menerima sokongan dan komen positif pada hasil kerja mereka. Saya mahu setiap murid ini dapat penghargaan daripada rakan-rakan lain. Yang keempat, murid dapat memberi komen yang positif pada hasil kerja rakan lain. Okey, jadi mereka ada give and take. Bukan hanya menerima pujian tapi mereka juga memberi pujian. Okey. Seterusnya, murid dapat menjalankan aktiviti galeri work seperti biasa yang kita jalankan sebelum pandemik ini tercetus, iaitu
mereka juga dapat peluang ini menjalankan aktiviti gallery work tanpa perlu bersesak untuk menjalankan aktiviti gallery work yang sebenar di dalam kelas yang sempit. Seterusnya adalah memastikan murid berasa seronok dengan aktiviti kelas. Kumpulan sasaran adalah melibatkan 41 orang murid, 36 orang murid satu Hawking yang berusia 13 tahun. Iaitu seramai 22 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan. Pelaksanaan kajian, cara pengumpulan data saya ialah melalui pemerhatian dan juga melalui soal selidik. Ini merupakan item yang berada dalam soal selidik saya, iaitu ada 8 item semuanya yang berfokuskan saya ingin mengetahui pendapat murid mengenai keberkesanan menggunakan Padlet sebagai gallery work digital dan menggantikan gallery work yang sebenar. Ini aktiviti yang dijalankan. Pertama, murid diberi arahan untuk menghasilkan satu lukisan yang bertemakan quadrilateral, sama ada melibatkan bangunan ataupun robot. Jadi aktiviti ini mengambil masa 2 hari. Tugasan yang tidak siap dibenarkan untuk menyambungnya di rumah. Jadi murid menyiapkan di rumah dan mereka diberikan link untuk naikkan hasil kerja mereka ke ruangan Padlet. Dalam tempoh itu juga, setelah semua murid telah memuat naik hasil tugasan mereka, saya memberi arahan kepada murid untuk melihat atau melawat hasil kerja rakan-rakan mereka dan memberi komen yang positif serta menyumbangkan tanda like jika mereka menyukai lukisan ataupun hasil kerja rakan mereka. Setelah itu, ini merupakan pemenang bagi jumlah like yang paling banyak beserta komen yang baik serta dia memenuhi kriteria iaitu berkonsepkan quadrilaterals, bangunan yang berkonsepkan quadrilaterals. Ini merupakan analisis daripada borang maklum balas yang telah saya berikan kepada murid melalui Google Form. Didapati rumusan daripada maklum balas ini, murid bersetuju menggunakan Padlet sebagai gallery work secara digital ataupun secara maya bagi menggantikan gallery work yang sebenar. Dan berdasarkan maklum balas juga didapati murid berasa seronok menggunakan Padlet sebagai medium komunikasi dengan rakan sekelas kerana kita boleh nampak dan kita boleh lihat komen daripada rakan-rakan dan komen yang positif itu juga boleh dilihat oleh rakan lain. Jadi ini boleh membantu mereka untuk meningkatkan keyakinan mereka serta memenuhi tangki emosi mereka. Ini adalah tambahan daripada item tersebut. Berdasarkan maklum balas murid menyatakan mereka berasa gembira sekiranya hasil kerja mereka mendapat komen dan like daripada rakan-rakan lain. Dan murid juga bersetuju menyatakan bahawa Padlet lebih senang digunakan berbanding teknik gallery work kerana mereka tidak perlu berjalan dalam keadaan bilik darjah mereka yang sesak. Secara keseluruhannya ini merupakan refleksi secara keseluruhan berkaitan dengan intervensi ini. Walaupun Padlet sebenarnya bukanlah perkara baru, biasa digunakan pun sebelum ini, tapi kita tidak melihatnya sebagai satu kaedah gallery work yang efisien dan
Jadi apabila setelah saya menggunakan teknik ini, gunakan Padlet sebagai gallery work secara digital, saya dapat melihat murid kelihatan lebih gembira dan bersemangat dengan aktiviti PDPC. Walaupun terlalu banyak arahan saya berkaitan dengan aktiviti ini, saya dapati murid dapat engage dengan arahan saya dan mereka dapat menjayakan aktiviti ini dan mereka dapat melibatkan diri dalam aktiviti ini walaupun bukan sebenar, iaitu mereka tidak dapat berjalan di dalam kelas untuk melihat hasil kerja rakan-rakan mereka seperti sebelum ini. Mereka juga dapat melihat secara gallery tour. Okey, ini merupakan cadangan kajian saya. Apa yang saya jalankan ialah murid hanya memuat naik hasil kerja mereka, itu hasil lukisan mereka ke ruangan Padlet. Okey, jadi saya cadangkan supaya pada masa akan datang aktiviti pembentangan murid dijalankan dengan cara merekod dan mereka memuat naik ke ruangan Padlet. Jadi murid dapat melatih diri mereka dan mengurangkan rasa gugup mereka ketika bercakap ataupun membentang di dalam kelas. Okay, jadi kita boleh mengurangkan masalah teknikal dan kita dapat fokus kepada idea murid sahaja, bukannya disebabkan oleh kegugupan mereka. Okey, yang kedua, kita dapat murid diajar penggunaan ayat-ayat positif. Sebelum melaksanakan aktiviti ini, kita sudah sediakan satu list untuk murid gunakan ayat-ayat tersebut untuk diberi pujian ataupun mereka gunakan untuk memberi pujian kepada rakan-rakan mereka. Okay, akhir sekali murid diberikan rubrik hasil kerja. Jadi mereka dapat membuat penilaian dengan baik dan menilai hasil kerja rakan mereka dengan lebih adil. Okey, itu sahaja untuk pembentangan saya berkaitan tajuk kajian tindakan saya kali ini. Okey, sekian, terima kasih.